Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita masih belajar lagi tajuk wang untuk penyelesaian masalah. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 110 untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, kita tengok contoh nombor 1. Ramesh membeli sebuah ni satu basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Apa maksud kredit? Kredit maknanya pinjaman. Dia tak bayar tunai, tak bayar habis. Dia nak berhutang. Dia nak berhutang. Jadi dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan. Selama 24 bulan. Faham tak maksud dekat sini? Maksudnya ialah, okey. Awak kena fahami soalan. Bayaran sebulan ialah RM120. Dia kena bayar selama 24 bulan. Jadi kena cari harga sebuah basikal. Jumlah harga sebuah basikal tu. Okey. Jadi caranya kalau satu bulan bayar RM120, jadi 24 bulan bayar berapa ringgit? Daripada satu nak dapatkan banyak. Daripada satu nak dapatkan banyak, jadi kita gunakan apa? Darab. Kita gunakan operasi darab. Maknanya sekarang RM120 ni darabkan dengan 24. Okey. RM120 darab 24, kita akan dapat RM2,880. Ni untuk semak jawapan lah, betul ke tak. Jadi harga basikal tu ialah sebanyak RM2,880. Bila Ramesh membayar RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Soalan nombor 2. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan. Ini ada 2 set. Untuk Darren dan adiknya. Kemudian ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Jadi berapakah baki? Kita nak cari baki. Ini harga satu set pakaian sukan. Satu set pakaian sukan harganya RM238.90. Jadi kalau 2 set, berapa harganya? Kemudian ayah dia bayar RM500, jadi bakinya berapa? Jadi awak kena fahamlah soalan tu. Harga satu set. Okay. Sekarang ni kita nak fikirkan cara. Apakah ayat matematik yang sesuai? Apakah operasinya? Di sini ada 2 operasi. Okay, iaitu RM500 tadi yang ayah dia bayar. Tolak dengan harga 2 pakaian. Okay, harga 2 pakaian. Sekarang kita kena kira harga bagi 2 set pakaian dahulu. Darabkan dulu harga satu set pakaian dengan 2 iaitu untuk Darren dan adik dia. Jadi kita akan dapat RM477.80. Kemudian kita tolakkan duit yang ayah Darren bagi tu dekat kaunter tu, tolakkan dengan harga baju. Jadi baki yang ayah Darren akan dapat ialah RM22.20. Maknanya ayah Darren bagi duit lebih. Jadi dia akan dapat pulangan sebanyak RM22.20. Kita kena kenal pasti dulu ayat matematik dan operasi yang perlu digunakan. Contoh yang ketiga, Hani menabung wang saku, simpan duit sebanyak RM3.50 setiap minggu kerana berhasrat membeli seutas jam tangan berharga RM300. Lepas tu ibu dia menambah duitnya, bagi duit pada Hani sebanyak RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-40? Kita nak tengok ni, nak cari jawapan sama ada pada minggu ke-40
Hani dapat tak beli jam tangan yang berharga RM300 ini? Cukup tak duit dia yang disimpan setiap minggu dan juga duit yang ibu dia bagi? Okay. Contohnya pada minggu pertama, dia simpan RM3.50, ibu dia bagi RM2.50. Jadi kita kena cari dulu jumlah wang seminggu, selama seminggu. Kemudian kita tengok pula pada minggu ke-40 ni dia dapat tak simpan wang tu. Dan dapat tak dia beli jumlah wang yang disimpan tu, dapat tak dia beli jam tangan tu. Jumlah wang, kita tengok sini jumlah wang pada minggu ke-40. Maknanya kita kena tambah dulu duit simpanan Hani dengan ibu dia. Jumlahnya RM6, RM3.50 tambah RM2.50, jumlahnya RM6. Kemudian darabkan dengan 40. Ni ayat matematiknya. Darabkan dengan 40. 40 ni ialah 40 minggu. Minggu ke-40. 40 minggu dia dah simpan duit. Cukup tak duitnya? Jadi RM6 darab dengan 40 minggu. Jumlah duit yang dia dah simpan ialah sebanyak RM240. Kalau kita bandingkan dengan harga seutas jam tangan ni yang berharga RM300, maknanya duit dia kurang. Jadi dia hasrat Hani tidak akan tercapai pada minggu ke-40. Ayat macam ni awak kena tulis kalau ada soalan, adakah hasrat Hani akan tercapai? Tercapai atau tidak? Tapi kita kena kira lah untuk cari bukti. Kena ada jalan kerja untuk cari bukti. Pertama mesti buat ayat matematik, selesaikan operasi, kemudian tuliskan tercapai atau tidak tercapai. Dia kurang sebanyak berapa ringgit ni? Kurang sebanyak RM60. Maknanya dia kena terus simpan duit lagi sampai mencapai RM300. Contoh yang keempat, pada muka surat 113 kita lihat wang kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Maknanya duit wang tabung kebajikan dia bertambah sebanyak RM5,500. Kat sini operasi apa ni? Okay, kemudian jumlah wang itu, ada perkataan jumlah. Jumlah wang itu, jumlah tadi tu akan diagihkan sama banyak, dibagi-bagi sama banyak kepada 26 orang murid. Berapakah nilai wang yang diterima oleh setiap murid? Maknanya satu murid dapat berapa. Jadi kita kena kenal pasti apakah dia punya operasi dan ayat matematiknya. Yang pertama, kita kena tambah dululah. Tambahkan dulu wang tabung kebajikan dia, tambahkan dengan sumbangan dia. Kemudian kita kena bahagikan dengan 26 orang murid untuk dapatkan setiap murid ni, satu orang murid dapat berapa ringgit. Okey, faham tak ni? Untuk dapatkan seorang dapat berapa? Daripada banyak nak dapatkan satu. Agihkan sama banyak. Jadi mula-mula kita akan tambahkan dulu. Tambahkan dulu wang yang dah ada dalam tabung kebajikan, tambahkan dengan sumbangan. Jadi jumlahnya RM10,504. Kemudian barulah dibahagikan dengan 26 orang murid tu. Jadi seorang akan dapat RM404. Setiap murid akan menerima RM404. Okey, tengok sini pada bahagi ni cikgu nak tekankan semula. Kalau ada unit, tak kira lah apa pun unit, kilogram ke liter ke meter ke ataupun RM ni, peratus, dia ada simbol, mesti letak simbol. Ni unit RM mesti ada, wajib tulis. Kemudian bila kita nak bagi, kita tengok satu ni kita mulakan satu persatu, jangan terkejun semua sekali. 1 bahagi dengan 26. Boleh tak? Tentulah tak boleh sebab 1 lebih kecil daripada 26. Jadi kalau awak tak nak letak kosong sifar kat atas ni pun tak apa, biarkan kosong. Tapi sebaiknya kalau awak takut salah, awak letaklah sifar. Okey, kemudian kita cantumkan dua nombor ni, jadikan dia 10. Jadi 10 bahagi dengan 26. Boleh tak?
Tak boleh kan? Jadi kita biarkan dulu. Kita jadikan dia 105. 105 lebih besar daripada 26. Jadi maknanya 26 darab dengan 4. Ini kalau tak tahu buat sifir 26 nak bagi sifir 26 cikgu dah ajar kan. Jadi 26 darab dengan 4 dapat 104. Okey, cara nak letak nombor 4 ni jangan letak atas 1 sebab 1 lebih kecil daripada 26. Jangan letak atas 10 sebab 10 lebih kecil daripada 26. Kita ambil nombor yang terakhir iaitu 105. Jadi letak atas 5. Letak atas digit 5 ni. Sebab kita ambil 105. Letak atas 5. Jangan letak depan sini 1 dengan sifar. Salah nanti jawapan awak. Jadi 105 tolak 104. 10. Turunkan sifar. Turun satu-satu. Jangan turun semua sekali. 10 bahagi dengan 26. Lebih kecil. Jadi sebab lebih kecil jadi kita letak sifar bawah. Kita letak sifar atas. Kita tolakkan dengan sifar. 26 darab dengan sifar. Sifar. Jadi jumlahkan semula 104 turunkan 104. Jadi 26 darab dengan 4 104 tak ada baki. Okey, sekian tu saja. Nanti cikgu akan beri latihan. Sekian, terima kasih.